Record? Okey, baik. So, kita nak lihat di sini tentang kerajaan alam Melayu. Sebelum kita jawab soalan, kita akan tengok dulu ringkasan bab ini. Okey, ringkasan bab ini tentang kerajaan alam Melayu. Bab 1 berkaitan dengan kerajaan alam Melayu di mana mula-mula cerita tentang konsep alam Melayu. Dan konsep alam Melayu ini perlu dilihat daripada 3. Okey. Baik, ada yang bertanya, cikgu, skrin saya hitam je. Is there anyone here yang skrin dia hitam sahaja? Tak nampak apa-apa yang cikgu paparkan? Oh, sama ke? Hitam juga, Putri? Adrian pun sama juga? Okey je. Oh, nampak. Oh, nampak. Okey. Okey, baik. Okey, baik, tak apa. Okey, nampak cikgu dan skrin. Okey, baik, nampak cikgu. Baik, so try reload Meet. Bang, ini bukan Meet. Ini Zoom. Jangan salah ya. Baik. Lupa. Okey, tak apa. Okey, kepada yang mengalami skrin yang hitam tu, gelap tu, sila log out dulu, kemudian masuk balik. Okey, masuk balik, cikgu akan accept. Okey. Try keluar dan masuk balik. Yalah, lama sangat, betul. Kadang-kadang lama sangat dalam Google Meet kan. Okey, baik, tak apa. Baik, bab 1. Kerajaan alam Melayu ini, okey, kalau kita lihat bab 1 tentang kerajaan alam Melayu, okey, terbahagi kepada kerajaan alam Melayu, konsep dia, kemudian kewujudan kerajaan-kerajaan di alam Melayu, dan kerajaan-kerajaan alam Melayu ini masyhur, serta kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengan dia. So terbahagi kepada, kita kata sebagai 4 subtopik. 4 subtopik. So konsep alam Melayu pula terbahagi kepada 3. Maknanya alam Melayu ni diberikan maklumat berkaitan geografi, bahasa dan juga budaya. So ada 3. Ingat geografi, bahasa dan juga budaya. So kalau geografi, kita tahu berkaitan dengan beberapa orang tokoh yang memberikan geografi itu seperti Nik Hasan Suhaimi, begitu juga Hadi Haji Hassan, kemudian juga berkaitan Putri. Kemudian begitu juga Ismail Hussein, dan satu lagi Alfred Russel Wallace, serta yang terakhir ialah Dr. Ding Chu Ming. Baik, daripada bahasa kita tahu tentang bahasa Melayu serumpun, iaitu persamaan sebutan bunyi dan juga berkaitan dengan persamaan budaya. Seperti budaya gotong royong, kemudian juga bahasa dan tulisan, persamaan daripada persuratan dan sebagainya. Okey. Baik, kemudian kita diperkenalkan dengan 7 kerajaan alam Melayu. Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Dan kita lihat juga tentang kerajaan alam Melayu yang masyhur dari segi pemerintahan, ekonomi, agama, kemunculan dan pelabuhan. Baik. Kemudian kita berhenti sekejap 2 minit untuk menghormati azan. Sekejap ya, kita berhenti sekejap. Okey. Okey, baik. Kemudian kita nak lihat kerajaan sezaman, iaitu pada abad pertama Masihi kita ada kerajaan Funan, dan kerajaan-kerajaan yang sezaman dengan dia adalah seperti dinasti Han, Empire Kushan, begitu juga Empire Parsi dan Empire Rom. So itu kaitan persamaan ataupun juga kerajaan yang sezaman dengan dia. Yang terkenal dinasti Han dan juga Empire Rom. Itu abad pertama. Kushan tu kat mana? Di sebelah Parsi. Di sebelah je. Sebelah Parsi tu. Kemudian abad ke-9 iaitu berkaitan dengan kerajaan seperti Angkor, Champa dan juga Srivijaya. So kerajaan yang sezaman dengan dia adalah dinasti Tang, dan paling penting Chola, kerajaan Chola, dan juga Abbasiyah serta kerajaan Empire Byzantine. Byzantine ini sebenarnya adalah sambungan daripada Rom.
cuma dia lebih kecil. Jadi ini adalah empire yang sezaman dengan Sriwijaya dan Chola serta sebagainya. Kemudian satu lagi iaitu abad ke-14, iaitu kita ada Angkor, Champa dan juga Majapahit. Ya, betul. Dan empire ini telah bersama sama-sama naik, kerajaan-kerajaan ini sama naik dengan empire Mongol dan Kesultanan Delhi serta kerajaan Turki Utsmaniyah. So ini pada abad ke-14. Dan kalau bentuk hubungan, ada 3 bentuk hubungan kerajaan, iaitu hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan hubungan diplomatik. Ya, betul. Dinasti Tang, dinasti Han itu kerajaan Cina. Empire Cina. Jadi empire Mongol lain, itu di Mongolia. So bentuk hubungan ada 3, perdagangan, keagamaan dan hubungan diplomatik. Jadi itu berkaitan dengan bab 1. Baik. So sekarang kita boleh lihat soalan-soalan tadi, iaitu soalan bab 1 ada 9 soalan, maka cikgu akan minta kepada 9 orang untuk bacakan soalan dan berikan jawapannya. Boleh? Supaya kita ada apa? Ada apa yang penting? Kerja sama. Itu yang kita nak. Betul. Okey. Apa yang penting kerja sama. So I can screenshot. Ada juga yang nak screenshot. Silakan. Kalau ada sesiapa yang nak screenshot. Ada yang nak screenshot pula. Silakan. Okey. Yang nak screenshot boleh screenshot sekarang. Bila dah screenshot tulis dah. Dah ya. Dah. Ini dalam file. Simpan. Betul. Sebenarnya nota ini memang ada dalam nota-nota yang telah cikgu berikan. Kamu tahu kan bahawa sebenarnya kalau dalam setahun kamu kelas online dengan cikgu, bukan 1 set nota, kadang-kadang 3 set nota, 4 set nota cikgu bagi. Memang banyak. Kadang-kadang ada pelajar yang bawa nota-nota itu, yang 4 set tu bawa ke asrama. Nah, kau tebal ni. Namun dia kata inilah yang so dia kata ini banyak membantu dia. Banyak membantu dia. So sebenarnya kan kamu tak payah pergi beli pergi kedai buku dah, pergi beli nota, tak payah. Semua ada dalam ni. Semua ada dalam kelas cikgu. Baik. So kita lihat di sini. Soalan nombor 1. So cikgu akan berikan soalan nombor 1 kepada Adam Syahmi, yang kedua Adavan, yang ketiga Aaron, yang keempat Adam Rizki, yang kelima Adib, yang keenam Adila Arisha, ketujuh Adrian, ke-8 Afiq Haris dan juga ke-9 AHZ. Ahaz ke benda tak tahulah. So 9 soalan. Yang pertama, cikgu ikut edisi Ya, betul. Menyenangkan. Baik. So kita mulakan dengan soalan yang pertama. Iaitu soalan yang pertama iaitu Adam Syahmi. Silakan Adam Syahmi untuk boleh onkan mic dan baca soalan. Silakan. Silakan. Kerajaan Alam Layu merupakan kawasan yang merangkumi kepulauan dan daratan. Kepulauan dan daratan. Adakah kamu pasti? Pasti ke? Pasti. Pasti. Ke kamu ada pilihan lain? Tak ada. Tak ada? Oh, confirm lah ni. Baik. Baik, sebenarnya jawapan kamu bukan tepat tapi kurang tepat. Kurang tepat. Baik. Bikut entahlah. Baik, sebenarnya cikgu bagi tahu Kerajaan Alam Melayu merangkumi kawasan merangkumi kawasan yang kawasan Alam Melayu merangkumi kawasan kepulauan. Betul. Memang banyak pulau-pulau di Indonesia semua kan. Majapahit, Sriwijaya itu kepulauan. Habis tu cikgu, yang Funan, Champa, Angkor itu adalah tanah besar. Itu adalah tanah besar. Ya, betul. Ingat
Kalau Funan, Champa, Angkor, Kedah Tua, Gangga Negara itu tanah besar. Srivijaya Majapahit kepulauan. Nampak tak? Nampak tak? Okay. So boleh Adam Syahmi? Tak nampak? Kau yang apa yang kau tak nampak? Okay. Jadi jawapannya adalah nombor 1 adalah B, 1 dan 4. Boleh faham tak Adam Syahmi? Boleh tu. Okay, bagus. Okay. Oh, ada yang kata, cikgu apa kata orang yang kena jawab tu, dia guna satu talian hayat untuk call orang lain dan tolong dia bila dia tak tahu jawapan. Kau ingat ni Who Wants to be a Millionaire ke? Kan? Kau ingat cikgu boleh sediakan apa hadiah dengan 1 juta ke? Oh no 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 no. Okay. Okay. Ya, tidak. Menjadi detektif Conan. Ya. Okay. Baik. Tak apa kan. Bagus idea tu. Tapi nanti cikgu fikirkan cara dia macam mana. Bagus idea tu. Kan? Who wants to be a clever boy? Contoh. Okay, baik. Soalan yang kedua kita berikan kepada Adavan. Silakan Adavan. Okay. Maklumat berikut berkaitan pendapat tokoh tentang alam Melayu. Oh wait, my voice changes on, sorry. Baca. Macam apa tu? Tak apa-apa. Sorry. Alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. Tokoh tersebut ialah Profesor Emeritus Dato Dr. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman. Panjang nama tu. Okey, tak yang panjang nama tu tak ada dalam tu Tak ada. Okey, baik. Baik. I forgot I was in a Discord call. Okay. Sorry cikgu. It's okay. Kan. Tapi cikgu tahu dia memang ada guna satu alat yang boleh jadi voice changer. Dulu cikgu ada buat. Kan? Tapi ramai pelajar-pelajar kata apa? Cikgu, jangan cikgu. Kami muntah. Kami takut. Kan? Jadi cikgu tak pakai dah. So memang ada voice changer tu ya. Okay, baik. Ya, nightmare gitu. Ya, betul. Baik, alam Melayu ni, kalau tokoh tentang alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar sampailah ke Taiwan. Kan cikgu ajar kamu, tentang dua ini Madagaskar ke Taiwan. Kalau Madagaskar ke Taiwan, ini adalah Dr. Nik Hassan Suhaimi. Ya, betul jawapan dia, Adavan, betul. Bagus. Baik. Soalan yang ketiga. Okey, silakan kepada Aaron. Silakan Aaron. Nombor 3. R.O. Winstead telah menulis buku yang menggunakan istilah alam Melayu dan digunakan di sekolah-sekolah di Tanah Melayu. Buku tersebut bertajuk Di Ilmu Alam Melayu. Iaitu bertajuk Di Ilmu Alam Melayu. Okey. Baik, betul kan? Jadi nombor 3 jawapannya adalah di. Kalau ada yang membantah, sila maklumkan. Kita terbuka. Okey. Jadi kena ingat nama penuh ke? Kena ingat nama penuh. Okey, yang mana? Yang atas tu ke? Yang atas tu tak perlu. Kan cikgu dah bagi tahu, kalau yang atas itu tokoh-tokoh tu kamu hanya guna nama yang pendek tu, iaitu Hassan Suhaimi, kemudian Ismail Hussein, kemudian Abdul Hadi Haji Hassan dan juga Ding Chu Ming. Itu je. So tak perlu ingat Profesor Emeritus Datuk, tak ya. Ingat kata kunci tu. Hassan Suhaimi, Ismail Hussein, Abdul Hadi, Ding Chu Ming. Jadi itu lebih memudahkan. Baik, so itu soalan nombor 3 dah telah dijawab, iaitu jawapannya D. Soalan yang keempat. Tak ada dalam bahagian B kan? Tak ada. Jarang ada. Soalan nombor 4, silakan Adam Rizki. Okey. Hello. Ya, dengar. Dengar. Maklumat berikut berkait dengan kewujudan kerajaan di alam Melayu. Di selatan dan timur Vietnam, masa abad kedua pusat kerajaan Indrapura. Okey. D. Kerajaan Funan. Okey, baik. Macam pelik je. Baik, kamu ni memang suka rendam rezeki kan? Macam manalah cikgu pelik iaitu Indrapura. Kamu boleh pilih Funan. Macam mana kamu boleh Funan kan?
Ke kamu ada pilihan jawapan lain ke? Dam, ada pilihan jawapan lain ke? Selain daripada D? Ada tak? B. B. Okey, dia kata B. Okey. Baik, yang mana dulu mula-mula kamu pilih? B ke D? D. Oh, kamu mula-mula pilih D. Lepas tu kamu pilih B lah, kamu terfikir B lah kan? Okey, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya kalau Indrapura, ingat Indrapura tidak lain tidak bukan kerajaan itu adalah bukan Funan, tetapi ianya adalah Champa. So jawapannya adalah B, Champa. Take note benda tu ya. Indrapura, Champa. Kalau Funan, Vyadapura. Ingat kalau Funan ianya adalah Vyadapura. Okey, iaitu Vyadapura. Itu kerajaan Funan. Boleh faham okey. Baik. So itu soalan nombor 4. Terima kasih banyak kepada Adam Rizki. Okey, soalan yang kelima kita serahkan kepada Adib. Adib ke? Ke Adila Risha? Adib ke Adila Risha? Nombor 5? Okey. Nombor 5 Adib. Silakan Adib. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah? Ya. Senang je ni. Senang je. Okey. Dia. Yang mana satu? C. Serangan tentera Chola. Bagus. Sriwijaya lemah kerana serangan tentera Chola. And kamu ingat tadi kan? Okey, dalam kita revision tadi kan, dalam nota ingat bahawa Sriwijaya dengan kerajaan Chola tu sama-sama sezaman. Patutlah kerajaan Chola serang Sriwijaya. Sama-sama sezaman. Kan? Jadi itulah faktor dia. Okey, terima kasih banyak kepada Adib. Soalan nombor 5 adalah C. Bagus. Soalan yang ke-6 kita berikan kepada Adila Risha. Silakan Adila. Siapakah pemerintah Angkor yang berjaya meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar? Ya. Jawapannya B. Suryavarman. Suryavarman II. Betul ke? Okey, pemerintah Angkor yang berjaya meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah sungai Mekong adalah Suryavarman II. Ya, betul. Okey, Suryavarman II yang meluaskan empayar Angkor. Okey, Jayavarman yang kedua pengasasnya. Jadi kalau kita lihat jawapannya adalah 6 adalah B. Suryavarman yang kedua. Baik. Soalan yang ke-7. Terima kasih banyak Adila Risha. Soalan yang ke-6, soalan yang ke-7 ialah Adrian. So Adrian kata, sorry cikgu, saya pakai PC, saya tak ada mic. Baik. Adrian, cikgu pun pakai PC, ada 2 monitor lagi. Kemudian ada pakai mic, besar lagi mic. Okey. Tak apa. Oleh kerana kamu tak ada mic, cikgu baca, kamu bagi jawapan Soalan nombor 7. Berdasarkan kajian arkeologi, kerajaan Gangga Negara muncul pada abad ke-6 telah diasaskan oleh raja mana? Okey, Raja Ganji Sarjuna. Betul. Raja Ganji Sarjuna. Betul. Okey. Baik, nombor 7 adalah A. Terima kasih banyak Adrian. So ada yang kata, Anik kata, cikgu boleh streaming sudah ni. Memang. Cikgu insyaAllah plan dalam tahun ni untuk streaming, cikgu main game. Iaitu game apa? Bawa kontainer atau bawa bas. Tunggu cikgu akan buat live streaming. Okey. Okey, baik. Simulator, ya betul. Ingat Among Us, tak payahlah Among Us. Ya, betul. Immediately subscribe. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Simulator apa? Tak tahu lagi. Okey. Soalan yang kat Twitch InsyaAllah nanti cikgu buat. Okey, soalan ke-8 kita berikan kepada Afiq Haris. Silakan Afiq. Soalan nombor 8. Antara berikut yang manakah kerajaan alam Melayu yang sezaman dengan empayar Byzantine, sorry. Saya rasa C,
2 dan 3. Okey, Empire Byzantine. Okey, iaitu Angkor dan Champa. Betul. Angkor dan Champa terbaik. Bukan Roy. Cikgu suka suara Afiq Haris ni. Dia suara macho tetapi suara lelaki yang suara yang macam tu. Bagus. Bagus Afiq Haris okey. Baik. Baik, terima kasih banyak kepada Afiq Haris untuk soalan yang ke-8. Yes, gentleman voice. Tak, gentleman voice. Itulah gentleman voice. Baik. Soalan yang ke-9 kita berikan kepada AHZ. Silakan. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di alam Melayu, iaitu melalui Putraraja, 1, 2 pengembara, 3 peranan tentera, 4 golongan Brahmin. Ya. B. B iaitu 1 dan juga 4. Putera raja dan juga golongan Brahmin. Ya ke? Ya ke? Confused lah. Ya ke? Ada sesiapa boleh membantah tak? Ada sesiapa boleh membantah? Betul ke putera raja dan juga golongan Brahmin? Putera raja tak pernah dengar pun? Okey. Iaitu bukan peranan tentera ke? Ya. Jawapannya okey, baik, kepada siapa? AHZ tadi okey, AHZ tadi. Okey, iaitu jawapannya adalah bukan putera raja, tetapi sebenarnya adalah golongan Brahmin dan juga satu lagi iaitu peranan tentera. So jawapannya adalah D, 3 dan 4. Macam mana AHZ ni? Tapi cikgu tahu. Ya, betul. Bagus Anan. Sebenarnya kalau kamu lihat kamu lihat sebenarnya suara macam suara AHZ tadi, Roy. Suara AHZ tu itulah suara kamu biasanya. Iaitu dia baca macam mana tau? Terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di alam Melayu, iaitu melalui itu. Tapi kalau yang Afiq Haris tadi, terdapat beberapa cara penyebaran, kan berbeza tu. Kan? So, suara saya pelik. Pelik ke? Okey, baik. Baik. Suara saya lagi lah. Alahai, sedap. Okey. Baik, itu 9 soalan kita telah habis. Okey. Baik, so sekarang kita pergi kepada bab yang kedua. Kita tengok pula ringkasan bab yang kedua. Okey. Macam orang masa kerja. Deep voice, attractive also. Ya, betul Jane Rina, betul. Okey. Baik, kita lihat bab 2. Sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, sistem pemerintahan kita tahu semua memerintah secara pemerintahan beraja. Okey, pemerintahan beraja dan raja-rajanya menggunakan menggunakan gelaran-gelaran, pelbagai gelaran. Seperti kalau Funan, kurung benam, ingat kurung benam, raja diraja dan juga Cakravatin. Manakala kalau Champa, dia guna gelaran raja diraja yang bermaksud raja segala raja. Sriwijaya guna raja di gunung, maharaja di pulau. Kalau Angkor guna dewa raja. Dewa raja. Kemudian juga Kedah Tua menggunakan ketua saja. Ingat ketua. Majapahit dia guna maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara, dan Gangga Nagara guna raja. So itu gelaran-gelaran diraja. Dan ada pusat pemerintahan seperti pemerintahan di pusat dan juga di wilayah. Dan juga kalau kegiatan ekonomi kita nampak ada pertanian, ada perdagangan, kemudian juga ada hasil hutan, begitu juga ada hasil laut, dan juga perlombongan serta ada pembuatan. Can you let me screenshot? Yes, boleh. Kegiatan ekonomi iaitu pertanian, kemudian perdagangan, begitu juga hasil hutan, kemudian juga hasil laut, perlombongan dan juga pembuatan. So, ini berkaitan dengan bab 2 iaitu sistem pemerintahan
dan kegiatan ekonomi. So ada dua. Okey. Baik, siapa nak screenshot boleh screenshot. Cikgu, Ya saya, Ainul. oh cikgu, Ya saya. saya nak tanya. Ha. Kenapa Raja Funan dipanggil Raja Diraja? Okey, kenapa di Funan Raja Diraja? Segala raja. Ya. Maksudnya dia nyatakan bahawa okey, dalam kerajaan Funan ada banyak wilayah-wilayah kecil dan ada raja-raja kecil. Tetapi apabila ditakluk oleh Funan, maka dipilih seorang raja, maka dia kata apa? Akulah raja, segala raja. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa raja itu sangat tinggi dan juga sangat, kita kata sangat besar kedaulatannya. So semua orang perlu hormat, perlu kita kata sebagai respect kepada raja itu, iaitu raja segala raja. Kan? Jadi itulah dia. Dia sebenarnya kena ingat raja di Funan bukan seorang. Okey, raja di Funan bukan seorang Raja di Funan ada banyak. Okey, jadi ada juga seperti Fan Shih. Okey, banyak lagi lah nama kan. Jadi ada raja guna kurung benam. Ada raja guna Raja Diraja. Ada next raja guna Cakravati. So raja tu ramai. Selepas ini bapa dia, anak dia. Lepas anak dia, cucu dia. So masing-masing menggunakan gelaran yang berbeza-beza. Okey. Ke yang Raja Diraja. Ya betul, raja yang paling utama. Kenapa guna yang lain cikgu? Itu untuk menggambarkan perbezaan dan juga kebesaran raja itu. Kadang-kadang dia tak nak guna nama yang sama. Dia nak guna gelaran yang berbeza. Supaya nak bezakan dia dengan bapa dia, dia dengan datuk dia, nak membezakan. Boleh faham sebab itu guna yang berbeza-beza. Okey. Baik. So kita Tapi kenapa Kedah Tua dengan Ganggan Negara ada satu je? Okey, Kedah Tua dia memang tak ada raja. Dia sebenarnya memang pakai ketua sebab kena faham, Kedah Tua dulu adalah di bawah Sriwijaya. Dulu Kedah Tua di bawah Sriwijaya. Jadi itu sebab dia guna ketua sahaja. Begitu juga kalau katakan Angkor, Dewa Raja. Dah bapa dia guna Dewa Raja, anak dia pun nak guna Dewa Raja. Tak apalah. Itu memang kuasa mereka. Kita nak kata apa? Dan memang mereka pilih macam tu. Ya, betul. Betul Damia. Hanya dicampur sahaja rajanya dikaitkan dengan Dewa Siva. Betul. Betul. Okay. How it is? Well, Tua only has ketua. Betul Sylvia. Kedah Tua hanya memiliki ketua sahaja, tidak ada raja. Okey. Bagus soalan-soalan kamu, nak bagi jelas. Bagus. Okey. Baik. So kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Telaga Batu kat mana? Telaga Batu dekat Sriwijaya, Palembang. Okey, baik. Ya, silakan nak tanya apa Vimalan? Okey. Baik. So kita lihat soalan nombor 1 bagi bab 2 ini. Okey, kita mulakan dengan Ainul. Okey, nombor 1 Ainul, nombor 2 Alif Daniel, nombor 3 Amanda Lee, nombor 4 Amirul, nombor 5 Angel, nombor 6 Annette. Nombor 6 Annette. Nombor 7 adalah Arif Lutfi, nombor 8 Ariel Choi dan juga nombor 9 adalah Arif Azad. Okey, Arif Azad. So kita mulakan dengan Ainul dulu, nombor 1. Okey, Vimalan tanya kenapa Maggi pedas gila? Pedas sudah kena bagi jawapan. Okey. Okey, baik, silakan. Okey, nombor 1. Okey. Silakan. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu yang masyhur ialah sistem raja yang terbagi kepada dua, iaitu pusat dan wilayah. Okey. Kita baru belajar tadi kan, iaitu okey, so terbagi kepada dua, iaitu pusat
dan juga wilayah. So, jawapannya adalah okay, A 1 dan 2. Okay. So soft voice Ainul memang suara macam tu. Macam suara ngan ngan Nobita. Dia macam itulah suara dia. Okey, baik. Nobita. Kan betul? Okey, baik. So soalan yang kedua. Okey, kita berikan kepada Alif Daniel. Silakan Alif Daniel, soalan nombor 2. Raja-raja Funan menggunakan pelbagai gelaran seperti kurung benam yang bermaksud Raja Gunung. Ya. Okey, kurung benam bermaksud Raja Gunung. Baik, bagus. Okey, kepada Alif Daniel, suara okey, husky gitu. Okey, soalan yang ketiga kita berikan kepada Amanda Lee. Silakan Amanda. Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah yang diketuai oleh putera-putera raja yang digelar sebagai raja kecil. Iya, betul. Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah yang diketuai oleh putera-putera raja itu. Okey, dan Funan so jawapannya adalah raja kecil. Yes, betul. Terima kasih banyak kepada Amanda. Okey, baik. Soalan yang keempat kita berikan kepada Amirul. Silakan Amirul. Amirul boleh tak? Soalan nombor 4. Nombor 5 Angel. Sedia Okey, nombor 4. Amirul ada? Amirul ada? Kantoi. Kantoi tak ada dalam kelas. Ayo. Ayo. Tak tahu. Siapa tidur? Tidur. Tidur. Boleh dalam kelas tidur. Okey, baik. So, Amirul tak ada, entah mana pergi. Okey, baik. Tak apa. Kita lihat di sini. Okey, apakah gelaran yang digunakan raja-raja Angkor yang mengaitkan raja mereka sebagai dewa? Iaitu mana satu? Adakah Dewa Putra, Dewa Siva, Dewa Raja, okey, ataupun Dewa Brahma? So, jawapannya apa? Ini soalan senang. Raja Angkor dikaitkan dengan jawapannya adalah C, iaitu Dewa Raja. Betul? Yes. Soalan nombor 4 adalah C. Betul kan? Okey, baik. Baik. So kita lihat soalan yang kelima. Okey. Dewa Raja, bukan Dewa Siva. So ada yang membantah. Damia kata Dewa Siva lah cikgu. Irfan Rizki kata Dewa Siva lah cikgu. Okey. Ayu, betul ke? Are you sure? Are you sure Dewa Siva? So be it. Are you sure ke? 1000%. Wah, nampak tak? Kan cikgu cakap tadi kan, sengaja cikgu nak tengok sama ada kamu alert atau tidak. Nasib baik, bagus. Ada yang alert. Ya. Confuse aku. Dewa Raja, betul. Tak percaya? Okey, jom kita tengok. Kalau di Angkor Dewa Raja ni, Angkor Dewa Raja dalam nota. Kalau yang Dewa Siva itu Champa. Macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana tu? Okey. Baik. Mana satu? Dewa Raja ke Dewa Siva? Tak ada confuse. Okey. Baik, kita nak terima. Ada yang kata Dewa Siva, ada yang kata Dewa Raja. Ini Angkor. Okey. So jawapannya apa? Jawapannya adalah Dewa Raja lah kan? Kan? Okey. Baik. Aik. Ifan Rifki pula. Aik. Macam mana tu? Okey. Oh, dia tulis Angkor bukan Champa. Ya, dia tulis Raja-Raja Angkor. Angkor Angkor bukan Champa Angkor. Tengok soalan tu, Angkor. Alif dengan kap waw ra, Angkor. Kadang lain. Okey. Okey. Baik. Okey, soalan yang kelima. Okey, kita serahkan kepada Angel. Silakan Angel, nombor 5.
Dalam pemerintahan pusat dan wilayah, Raja dibantu oleh Majlis Penasihat Diraja yang terdiri daripada kerabat diraja yang dikenali sebagai Sabta Prabu. Ya, Majlis Penasihat Diraja dikenali sebagai Sabta Prabu. Dan ini di mana cikgu? Ini di Sriwijaya. Okey, di Sriwijaya. Baik. So soalan nombor 5 adalah A. Yang mana terang cikgu? Yang mana? I forgot yang mana? Yang mana satu? Nombor 5, Raja Angkor dikaitkan mengaitkan raja mereka sebagai dewa. Sebab apa? Dewa raja. Sebab dia angkor. Okey, yang ini nombor 5 pula. Majlis Penasihat Diraja itu adalah dikenali sebagai Sabta Prabu. Dan ini di dalam kerajaan mana? Kerajaan Sriwijaya. Tengok balik nota Sriwijaya, ada Sabta Prabu. So Sabta Prabu tu ialah penasihat diraja, pembesar-pembesar yang akan membantu raja. Jadi itu dipanggil Sabta Prabu. Okey. Baik, so nombor 5 adalah A. English. Baik, soalan yang ke-6. Why cikgu? Can you repeat? Okey. Baik. Ada kamu masih ingat lagi tak tentang Sabta Prabu ni? Sabta Prabu. Okey. Sabta Prabu ialah Majlis Penasihat Diraja. Okey. Sabta Prabu tu adalah, okey, dia macam ni. Okey. Baik. Dia macam ni. Ramai yang tak tahu ya. Okey, baik. Cikgu lukiskanlah. Okey. Baik. Dalam Majapahit kan cikgu? Majapahit. Sorry. Majapahit. Sriwijaya pula Majapahit. Okey. Baik. Dia sebenarnya begini. Okey, dalam pemerintahan di Majapahit, dia ada di atas sekali raja. Okey. Kemudian di bawah ni adalah golongan pembesar, betul? Dan pembesar ini, okey, mereka adalah a group of pembesar yang mana mereka akan menasihati raja. Mereka dipanggil Sabta Prabu. Sabta Prabu. Pembesar dia dipanggil Sabta Prabu. Okey. Dan itu dikenali juga sebagai, mereka ramai. Okey. Mereka ramai. Mungkin ada 5 orang, mungkin ada 10 orang. So mereka adalah pembesar-pembesar yang akan menasihati raja. Itu dipanggil Majlis Penasihat Diraja. Dipanggil Sabta Prabu. Okey, bukan Prabu Deva, bukan. Prabu Deva tu pelakon, bukan. Ini Sabta Prabu. Boleh okey. So tu macam mana? Okey, menasihati raja tu macam mana? Sebenarnya kamu kena ingat, semua raja-raja, tidak kiralah daripada kerajaan alam Melayu sampai Kesultanan Melayu Melaka, semuanya akan ada para penasihat. Contohnya macam Kesultanan Melayu Melaka penasihat, Sultan Melaka penasihat dia siapa? Iaitu bendahara kan? Bendahara, temenggung, penghulu bendahari, laksamana kan? So itu juga dikatakan sebagai penasihat-penasihat sultan, penasihat raja. Cuma di Majapahit dia dipanggil a group of pembesar penasihat itu, a group of advisor itu dipanggil Sabta Prabu. Okey, Sabta Prabu. Okey. Tak, Sultan akan tanya, apa pendapat tuan hamba? Apa pendapat para pembesar sekalian? Oh, pendapat patutnya tuanku macam ni lah. Oh ya ke? Okey. Kalau begitu, better nak buat macam ni. Nampak tak? Okey, Sultan buat keputusan berasaskan nasihat para pembesar. Itu sebenarnya. Boleh faham? Sultan akan buat keputusan berdasarkan maklumat yang diberi oleh para pembesar. Dan pembesar itu adalah Sabta Prabu. Ya, mereka menasihati. Ya, bukan buat tindakan. Okey? Ya, betul. Mereka menasihati Sultan, kita patut seranglah negara tu. Oh ya ke? Okey. Baik, so better arahkan supaya kamu serang. Better izinkan macam tu. Okey.
So itulah dikatakan sebagai Sabta Prabu. Okey, baik. Okey, ya. Ada berapa orang? Biasanya ramai. Okey, biasanya ramai. Kadang-kadang ada yang 7 orang, kadang-kadang ada yang 10 orang, kadang-kadang 12 orang. Bergantung kepada berapa ramai pembesar yang ada. Dia tak kisah pun. Itu dipanggil Sabta Prabu. Okey. Baik, bagus. Bagi menjelaskan kamu semua. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6 kita serahkan kepada Annette. Silakan Annette. Gambar berikut batu bersurat inskripsi Telaga Batu. Inskripsi ini merujuk sistem pemerintahan B. Kerajaan Sriwijaya. Iya, betul. Terima kasih banyak kepada Annette, iaitu Kerajaan Sriwijaya. Okey, untuk pengetahuan kamu, Annette sebenarnya orang Sabah. Jadi sebab itu begitu suaranya. Iya, kan? Baik, terima kasih banyak Annette. Okey. Baik, ya, orang Sabah ya, daripada Kudat. Kudat Sabah. Baik, soalan yang ke-7 kita serahkan kepada Arif Lutfi. Silakan Arif. Perempuan le. Dalam pemerintahan pusat dan wilayah, Raja Sampah dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab untuk mengutik cukai dan menjaga keamanan. Okey, dalam pemerintahan pusat dan wilayah, okey, tugas Raja Sampah dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai dan menjaga keamanan. So jawapannya adalah D. Okey. So terima kasih banyak kepada Arif Lutfi untuk soalan nombor 7 D. Okey. Soalan yang ke-8. Okey, silakan Ariel Choi. Boleh? Kerajaan Angkor menuai hasil tanaman padi 3 hingga 4 kali setahun. Apakah faktor kejayaan tersebut? Ya. A. Pembinaan barai. Okey, thank you Ariel. Ariel, sebutan dia bukan barai, sebutan dia bare. Dah salah sebut cikgu, ada confusion daripada tu. Oh ya ke? Okey, it's okay, it's okay. It's okay. Memang barai lah dibuatnya. Memang barai. Okey. Baik. Okey. Okey, yeah. So jawapan dia nombor 8 adalah A. Bukan Indo ya. Oh, Sarawak. Okey, Ariel Choi, thank you. Datang daripada Sarawak ya. Bukan Indo, Sarawak. Okey. Okey. So kita lihat inilah jawapan dia. 8 adalah A. Okey. Dah. Jangan banyak main. Jom kita fokus. Fokus Okey. Baik. Okey, soalan yang ke-9 kita serahkan kepada Arif Azad. Silakan Arif Azad. Padi menjadi tanaman utama Kerajaan Sriwijaya, ditanam di kawasan pendalaman Palembang, terutama di Hulu Musi. Iya, betul. Okey. Padi menjadi tanaman utama Kerajaan Sriwijaya, okey, terutama di kawasan pedalaman seperti di Hulu Musi. Ya, Hulu Musi maknanya hulu Sungai Musi. Okey, terima kasih banyak kepada Arif Azad. Bagus. Okey, baik. So kita akan pergi kepada bab yang ketiga. Dan untuk bab yang ketiga, kita akan lihat juga ringkasan bab yang ketiga. Bab yang ketiga, okey, iaitu sosio budaya masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, sosio budaya masyarakat Kerajaan Alam Melayu ini terbahagi kepada 4. Okey, iaitu bab ini ada pertama bahasa dan tulisan, yang kedua tentang persuratan, yang ketiga tentang seni bena yang ada dalam alam Melayu, dan yang keempat tentang struktur sosial. Baik, so kita ada 4 okey, baik. Kalau kita lihat satu persatu bahasa dan tulisan dulu. Okey, Kerajaan Funan berasaskan tulisan orang-orang Hu, Funan orang-orang Hu, dan juga menggunakan bahasa Sanskrit. Ini memang banyak fakta. Manakala Champa pula ada tulisan Pallava dan juga Champa kuno. Okey, itu Champa. Yang ketiga, Sriwijaya juga tulisan Pallava tetapi menggunakan bahasa Sanskrit. Again, Sanskrit. Dan again, Pallava. Baik, Kerajaan Angkor
tulisan dia adalah Pallava dan juga tulisan Khmer. Okey, dan bahasa dia adalah bahasa Sanskrit juga bahasa Khmer. Itu kerajaan Angkor. Dan Majapahit tulisan dia adalah tulisan Pegon. Ini berbeza tulisan Pegon dan bahasa dia lah bahasa Jawa. Bahasa Jawa Dan kerajaan Kedah Tua juga tulisan Pallava dan juga bahasa Sanskrit Pallava almost kita lihat ada banyak kerajaan menggunakan tulisan Pallava dan juga menggunakan bahasa Sanskrit. Okay. So banyak kerajaan guna bahasa dan tulisan yang sama. Sanskrit semua ke tak? Dan again, I like just now. Okay. Nombor 9 tadi jawapannya adalah C, Hulu Musi, Sylvia. Okay. Majapahit tak ada. Majapahit ada ni? Majapahit tak ada tulisan, tak ada bahasa Sanskrit. Dia bahasa Jawa. Okay. Bahasa Jawa. Baik. Manakala kalau kita lihat daripada segi persuratan, okay, kebanyakan kerajaan ditemui batu bersurat. Contoh Funan, batu bersurat terawal. Kerajaan Champa dia juga ada batu bersurat dan juga dia ada manuskrip seperti Akayat Indrapatra dan juga Akayat Devamano. Akayat ni hikayat Hikayat Indraputra dan juga Hikayat Dewa Mano. Itu Champa. Kerajaan Sriwijaya, ya betul. Kerajaan Sriwijaya batu bersurat Karang Berahi dan juga Palas Pasemah. Ini selalu keluar Karang Berahi, Palas Pasemah itu Sriwijaya. Kerajaan Angkor batu bersurat Dok Kok Tom. Itu batu bersurat dia. Dan Majapahit dia ada batu bersurat juga, tapi dia ada persuratan Negara Kertagama, Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. Ini dalam bentuk cerita. Cerita Negara Kertagama, Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. Dan juga Kerajaan Kedah Tua ada batu bersurat di Bukit Coras dan juga Bukit Meriam. Itu Kedah Tua. So kamu bezakan dia fakta-fakta ini. Para maraton. Okey, boleh juga. Okey. Seni bina Funan dengan Candi Go Chai Ti. Boleh Roy, boleh. Boleh Roy, tak ada masalah. Boleh Baik, Kerajaan Funan Candi Go Chai Ti. Okey, Roy. Kerajaan Angkor ada Angkor Wat dan juga Angkor Thom. Manakala Kerajaan Champa ada candi-candi di lembah Mison, Dongduong dan juga Ponagar. Angkor popular dalam peperiksaan. Yes, Angkor. Kerajaan Sriwijaya ada candi juga, tapi candi dia nama Melayu. Seperti Candi Muara Takus dan juga Candi Muara Jambi. Ini Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Majapahit, dia ada candi juga, Candi Tikus dan Candi Ceto. Kerajaan Kedah Tua ada juga candi, iaitu Candi Buddha di Bukit Coras, sama je tadi. Dan Bukit Pendiat serta Bukit Meriam. Dan juga ada Candi India di Bukit Batu Pahat. So secara umumnya, kalau candi tu nama-nama Melayu, kamu kena tengok sama ada di Sriwijaya atau di Majapahit atau di Kedah Tua. Kalau candi di Champa, di Angkor, di Funan, dan nama dia memang nama-nama yang menggunakan bahasa-bahasa Vietnam tu. So itu nampak perbezaan candi-candi, nama-nama candi tu Baik, dan struktur sosial itu mudah, iaitu struktur sosial masyarakat ada dua, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah ada raja, ada bangsawan. Kalau golongan diperintah ada rakyat dan juga ada hamba. So ini berkaitan dengan bab 3, sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Siapa nak snap boleh snap, siapa nak screenshot boleh screenshot untuk tengok semula. So kalau dah screenshot bagi tahu cikgu nak proceed kepada soalan. Dah belum?
Dah Sylvia Oh, Cikgu, ya. saya nak tanya Ustaz. Ya, betul. Pasal strict to social. Okey, betul. Seorang macam hamba, boleh tak dinaik tahap? Okey. Maknanya macam rakyat merdeka ni naik tahap menjadi golongan bangsawan. Ya. Okey. Kalau rakyat merdeka boleh naik tahap menjadi golongan bangsawan jika mereka banyak memberi sumbangan kepada kerajaan. Contohnya, okey, dia menjadi pahlawan, okey, dalam kerajaan ataupun menjadi tentera yang baik, yang bijaksana, maka dia boleh jadi golongan bangsawan. Memang boleh. Contoh paling utama apa tahu? Kamu ingat tak Hang Tuah? Hang Tuah dulu sebenarnya dia adalah rakyat biasa. Ya, rakyat biasa. Tetapi apabila beliau dengan bersama 4 orang adik-beradik dia, okey, rakan-rakan dia telah berjaya menyelamatkan Tun Perak, Bendahara Melaka daripada serangan Lanun, maka Bendahara Melaka telah melantik mereka menjadi Hulu Balang dan Hang Tuah menjadi Laksamana. So dia dah naik taraf daripada rakyat merdeka menjadi golongan bangsawan. Memang boleh. Okey. Jadi itu yang berlaku semasa zaman-zaman dahululah. Okey, bagus soalan Ainul Bagus. Okey. Tapi kalau hamba? Kalau apa? Kalau hamba. Okey, kalau hamba kena dibebaskan oleh tuan dia. Kalau tuan dia isytiharkan, contohnya macam Aiman Master ni lah, contohnya Koko Kuki ni kan, dia adalah hamba cikgu. Kan? Okey, kau buat kerja ni. Kau buat kerja ni. Dia tak ada buat apa-apa. Siapa cakap tak nak? Kamu tak boleh cakap tak nak. Kalau tak nak je, cikgu akan rotan kamu. Cikgu akan rotan. Okey. Jadi oleh kerana Aiman ni baik kan, baik apa semua kan, jadi cikgu cakap dengan dia apa? Tak apalah, mulai hari ini Aiman, cikgu bebaskan kamu. Kamu bukan lagi hamba. Kamu jadi rakyat yang merdeka, rakyat yang bebas. Maka barulah Aiman dibebaskan. Macam tu. Okey, Aman, buat macam ni, tunduk pada tuannya. Silakan. Okey. Okey, baik. Kita teruskan. Kalau tuan macam apa Ainul? Tak boleh keluar rumah, tak boleh buat kerja. Duduk sini diam-diam. Memang. Memang. Itu hamba. Tak nampak kamera. Habis itu dia orang tak boleh buat apa-apa kan? Kamu kena faham. Ini yang kena faham. Hamba ni sebenarnya apa tahu? Dia tak ada apa-apa. Diri dia pun tuan dia punya. So tuan dia boleh buat apa sahaja kepada dia. Itu hamba. Slave. Sebab itu slave itu diharamkan. Ya. Macam mainan lah. Tuan tu boleh buat apa-apa saja. Macam teddy bear. Betul. Betul. Boleh buat apa-apa saja ke atas hamba itu. Memang betul. Tapi teddy bear ni boleh bekerja. Yang kau pergi bela teddy bear buat apa? Kan? Tak ada benda lain ke kau nak bela? Baik. Okey. Baik. Tak ada bela teddy bear. Okey, baik. Okey, kita teruskan dengan soalan. Tapi cikgu, apa Nul? Dosa ke? Bukan dosa. Salah ke untuk seorang hamba bunuh tuan dia? Salah. Salah. Walaupun tuan dia macam pukul-pukul dia setiap malam macam pam-pam macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia pukul pam-pam ke, walaupun pukul tuk-tuk ke, walaupun pukul dish-dish ke, kan? Dusyum ke, kan? Dia tetap tak boleh bunuh, tak boleh lawan tuan dia. Sebab itu dikatakan slavery. Jadi dia slave. Unless kalau tuan dia bebaskan dia, now you are not the slave. Kamu adalah orang yang bebas dan barulah kamu menjadi rakyat. Ya, betul. Hamba ni, dan tadi cikgu
Yelah. Jom kita proceed. Cukup Ainul Okay. Dengar lagi banyak cerita. Kesian Nanti. hamba. Tak apa, jangan sedih ya. Sekarang dah tak ada hamba. Zaman sekarang tak ada hamba. Okey. Baik. So soalan seterusnya. Okey, soalan bab 3 kita akan berikan soalan 1 kita berikan kepada Arif Johan. Belum lagi Arif Johan kan? Arif Johan belum lagi kan? Okey. Soalan nombor 1 Arif Johan, soalan nombor 2 Arina, soalan nombor 3 Cobra iaitu Hamendran. Okey, soalan yang keempat kita beri kepada Koko Kuki, Aiman Master. Soalan nombor 4. Okey, Kuku Kuki. Kemudian soalan nombor 5 Daing, Daing Zakwan. Soalan yang keenam kita berikan kepada Damia. Soalan 7 Dania Insyirah. Soalan nombor 8 Erin. Dan soalan nombor 9 kita beri kepada V Malen. Okey, V Malen. So kita akan mulakan soalan 1 kepada Arif Johan. Silakan Arif Johan. Apakah bukti menunjukkan kerajaan Funan menjadi bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama? D. Penemuan batu bersurat bertarikh abad kedua. Okey, baik. Funan. Okey, kalau kita lihat menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama, ingat, batu bersurat tulang tua bukan di Funan, Telaga Batu di Srivijaya bukan. So jawapannya adalah penemuan batu bersurat bertarikh abad kedua. Yes. Okey, terima kasih banyak kepada siapa tadi? Okay. Siapa pula lah yang menangis tu? Okey. Okey. Baik. Itu soalan nombor 1. Okey, terima kasih banyak kepada Arif Johan. Soalan nombor 2, Arina. Silakan Arina. Tulisan masyarakat Funan berasaskan tulisan orang A. Okey, orang Hu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, soalan nombor 2 adalah A. Okey, soalan ketiga kita berikan kepada Hamendran Cobra. Silakan. Gambar berikut ialah tulisan dinding dalam kerajaan Angkor. Tulisan tersebut ialah tulisan Pallava. Okey. Baik, inilah tulisan dipanggil kerajaan Angkor kan. So ianya adalah tulisan Pallava. Okey, baik. So 3 adalah C, tulisan Pallava. Bagus. Soalan yang keempat. Kita berikan kepada Daing. Silakan Daing. Daing. Daing pula. Engkau Man. Koko Kuki. Yes. Masyarakat kerajaan Majapahit menggunakan tulisan Kawi yang berasal dari India. B. Tulisan Kawi berasal daripada India. B. Ya, betul Aiman. Terima kasih banyak. Okey. Ya. Saya bantah. Okey, ada bantah. Ambil kau. Apa dia? Aiman salah baca. Bukan berasa, yang tu biasa. Okey. Baik, biasa lah. Tu pun nak kena ni. Itulah kan. Typo. Terima kasih banyak Aiman dan terima kasih banyak Ainul kan. Betul kan. Okey, kerana betulkan. Okey, baik. Wujud perkataan biasa. Betul. Soalan yang kelima. Okey. Kita teruskan dengan Damia. Silakan Daing, silakan Daing. Persuratan merupakan antara bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu yang ditemukan dalam bentuk lupa apa tadi. Kalau persuratan dalam bentuk apa? Dalam bentuk macam ni, kemudian dia macam ni. Batu bersurat. Kan. Ingat bila dalam exam janganlah macam tu. Dalam exam kamu bayangkan apa aku teringat cikgu aku buat macam ni. Jangan macam tu. Okay. Baik. Aduh. So jawapannya lupa adalah tadi. Okey. Jawapannya adalah B, batu bersurat. Terima kasih banyak Daing. Okey, baik. Soalan yang ke-6. Okey, kita teruskan soalan ke-6 iaitu Damia. Silakan Damia. Ukiran pada dinding Candi Bentesri Angkor yang menggambarkan watak Krishna daripada karya A. Mahabharata. Candi Bentesri Angkor
menggambarkan watak Krishna daripada karya Mahabharata. Ya, betul. Ini angkur karya Mahabharata. Okey, terima kasih banyak Damia. Walaupun suaranya macam comelnya suara. Okey. Comelnya suara. Ya, okey, jangan terangkan cikgu. Baby. Okey, tak faham. Okey. Dia macam ni. Okey, untuk soalan nombor 6 ni, kalau kamu lihat, angkur sebenarnya adalah dipengaruhi oleh agama Hindu. Dan agama Hindu, okey, dia ada 2 kitab. Okey, Mahabharata dan juga Ramayana. Itu kira dia punya apa? Dia punya kesusastraan lah. Dan banyak kisah-kisah dalam Mahabharata itu telah diukir pada dinding. Dinding candi. Jadi salah satu watak dia ialah watak Krishna, dan watak Krishna itu telah diukir di batu-batu itu, dan watak itu diambil daripada buku Mahabharata. Diambil daripada buku Mahabharata. So ada yang tanya, cikgu, macam mana mereka cari batu besar untuk jadi batu bersurat? Banyak. Batu-batu di sungai dan sebagainya. Banyak. Diorang carving. Diorang carving. Yes. Okay. Baik, soalan yang ketujuh, kita silakan kepada Dania Insyira. Silakan 7, Dania. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat seperti Karang Brahi, Falas Pasemah. Okey. Baik, Sriwijaya iaitu batu dia ialah Karang Brahi dan juga Palas Pasemah. So jawapannya adalah 3 dan 4 iaitu D. Okey, baik, bagus. Kepada Dania Insyira. So Nohat Airi tanya, macam mana diorang ukir kat batu sampai jadi batu bersurat? Senang aja. Diorang ambil satu batu, kemudian diorang carving pakai pahat dan tukul. Diorang carving kat situ. So ada banyak batu bersurat. So batu bersurat tu memang seketul dia. Dia tak boleh buka, dia tak boleh buka-buka macam ni. Dia tak boleh buka-buka. So dia pahat tu carving. Dia carving kat situ. Jadi macam tu lah dia carving. So sampailah carving tu keluar tulisan-tulisan macam tu. Okay. So dia carving ini batu bersurat zaman sekarang. Yalah kan. Okay. Ya, betul. Nak tunjuk phone taklah, phone cikgu cikai-cikai je. Phone pun kecil. Korang punya besar-besar, cikgu punya kecil-kecil je. Dah lah tebal. Korang punya phone nipis-nipis. Korang lagi hebat. Okey, baik. Soalan seterusnya. Cikgu. Ya. Kenapa pun cikgu panjang sangat? Kan? Cacat kan? Dah lah panjang. Lepas tu Cikgu pendek. pun tak cacat. Pun tak lahir. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Kita serahkan kepada Erin. Silakan Erin. Nombor 8. Inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi kerajaan Angkor menggambarkan aspek sistem pemerintahan. C. Okey, inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi kerajaan Angkor, okey, menggambarkan aspek sistem pemerintahan kerajaan Angkor tersebut, iaitu jawapannya adalah C. Okey, baik. Terima kasih banyak Erin. Okey, untuk soalan nombor 8 dan soalan nombor 9 kita berikan kepada Vimalen. Silakan Vimalen. Vimalen boleh tak? Soalan nombor 9. Vimalen ada? Ada tak Vimalen? Seorang lagi. Mic tak boleh buka. Nasib baik. Mic tak boleh buka. Okey, baik. Kena call dia dulu. Kena call dia dulu. Kena call dia. Okey. Baik. Apa saya callkan? Sudahlah. Okey, baik. Gambar berikut ialah ukiran pada dinding Candi Bantai Sri. Ukiran ini dihasilkan oleh masyarakat yang mana? Adakah Angkor, Champa, ataupun Majapahit, ataupun Kedah Tua? Yang mana satu jawapan dia Vimalen? Untuk Candi Bantai Sri. Okey. Yang mana satu jawapan dia Vimalen? Boleh bagi A, B, C atau D. Yang mana satu? Which one? Copet jang. Kukiran
Ukiran. Cikgu sebut ukiran, bukan kukiran. Okey. Sekarang teknologi zaman kita tinggi, kita guns, mesin dan filter untuk bersihkan air sungai untuk minum. Dulu macam mana mereka minum air bersih? Okey, dulu mereka minum air bersih straight daripada air sungai. Kerana air sungai zaman dulu memang bersih sebab tidak ada perindustrian. Tidak ada perindustrian, tidak ada pencemaran. So that's why mereka boleh ambil air itu bersih. Okey, baik. So Vimalan kata angkur kot. Bakteria dari air, mereka minum je. Okay, mereka tak tahu pun ada bakteria dalam tu. Baik. Ukiran ini dihasilkan oleh masyarakat Angkur. Betul tak Angkur ni? Betul tak? Ada sesiapa yang menyokong jawapan dia adalah Angkur, Candi Banting Sri? Ya. Yeah. Kan? Nampak tak? Doraemon dah keluar. Okey, nombor 9 jawapannya adalah A. Cikgu Baik. Baik, ada persoalan tanya. Okey, cikgu, kalau diorang minum air nanti bakteria ada. Kalau sakit perut? Kalau sakit perut, dia sakit perut lah. Lepas tu kalau sakit perut, dia buang air besar lah. Hilanglah sakit perut. Apa susahnya? Apalah korang ni. Kan? Boleh je nanti saya mati. Kan? Sekejap, cikgu. Ya. Saya tak pernah nak tertanya. Candi tu sebenarnya menceritakan apa? Kenapa ada orang pijak dekat perut orang? Baik. Okey, untuk pengetahuan kamu semua dah lalang tanya sebenarnya candi kadang-kadang dipanggil juga sebagai stupa. Bukan stupid stupa. Kemudian kadang-kadang kadang-kadang dipanggil wat. Juga dalam bahasa sekarang dipanggil kuil. Sama. Sama. Candi, stupa, wat, kuil sama, iaitu tempat untuk penyembahan. Jadi tempat kenapa dia orang tukar nama? Dia orang tukar nama? Yang mana? Dari wat jadi kuil, dari candi jadi stupa. Okey, baik. Sebenarnya nama dia lebih elok kot. Bukan. Tokong pun sama. Betul, tokong pun sama. Candi ni sebenarnya kalau ikutkan daripada bahasa, candi ni sebenarnya datang daripada bahasa mana? Bahasa Melayu. Okey. Candi ni sebenarnya daripada bahasa BM. BM. Manakala untuk stupa tu sebenarnya diambil daripada bahasa Siam ataupun bahasa Thailand. Manakala wat pula adalah untuk bahasa Khmer. Bahasa Kemboja, Khmer. Dan juga tapi ketiga-tiga ini merujuk kepada benda yang sama, iaitu ketiga-tiga ini merujuk kepada sama ada untuk kuil ataupun untuk tokong, sama. Maksudnya merujuk kepada kuil ataupun juga tokong, samalah. Sama. Bahasa berbeza lah cikgu. Bahasa berbeza mengikut tempat-tempat dia. Bahasa berbeza mengikut tempat. Itu sebenarnya. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Temple kan? Samalah tu. Itu je. Okey. Baik. So itu berkaitan penjelasan berkaitan dengan candi, stupa, wat dan juga kuil. Okey. Baik. Memandangkan kita ada tinggal 15 minit lagi. Okey, cikgu tidak bercadang untuk meneruskannya kerana kita sempat 3 bab saja. Okey, so kita 15 minit ini cikgu tahu korang pun dah exhausted. Okey, kita akan main quiz, boleh? Kita main quiz. Quiz bagi kita kata mengejutkan nota-notanya. Jangan risau, quiz ni biasa-biasa je. Quiz biasa-biasa saja. Jadi